Mahkamah Rayuan tolak permohonan Datuk Seri Najib masukkan bukti baharu dalam kes penyelewengan dana SRC International. Fenomena air pasang besar di beberapa daerah di Johor disifatkan sebagai luar biasa. Kali ni memang tinggi. Selalunya tak berapa sangat. Kali ni, parat lutut tinggi . Tinjauan Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia mendapati lebih ramai majikan memberikan kenaikan gaji kepada pekerja mereka pada tahun ini berbanding tahun lalu. Lambakan cendawan ketika tempoh awal PKP beri ilham kepada Nabil dan isteri mengeluarkan produk cendawan Pekasam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mahkamah Rayuan hari ini menolak permohonan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak untuk memasukkan bukti dan keterangan baharu bagi dipertimbangkan dalam rayuan kes penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd dihadapinya. Panel 3 hakim dipengerusikan Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil memutuskan demikian selepas mendapati Datuk Seri Najib gagal menunjukkan bukti itu adalah perlu dan tiada keadaan istimewa bagi membolehkan ia diterima oleh mahkamah. Turut bersidang Datuk Hazan Hamihad dan Datuk Wazir Alam Maidin Mira, mahkamah turut memutuskan prosiding keputusan esok akan diteruskan secara maya. Dalam prosiding siang tadi, Hakim Datuk Abdul Karim menyatakan mahkamah tiada sebarang petunjuk untuk menangguhkan keputusan rayuan kes penyelewengan dana SRC International itu. Mahkamah hujahnya boleh memberi keputusan itu secara dalam talian mengikut Seksyen 15A Akta Kehakiman Pindaan 2020 dan prosiding esok hanya membaca keputusan sahaja. Terdahulu, Peguam Harvinder Singh Sidhu memohon penangguhan itu selepas seorang lagi Peguam Datuk Seri Najib didapati positif COVID-19 selepas menghadiri satu majlis pada Sabtu lalu. Datuk Seri Najib membuat rayuan terhadap sabitan salah dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta atas 7 kesalahan penyelewengan dana RM42 juta milik SRC. Pada 2 Disember lalu, Datuk Seri Najib melalui peguamnya memfailkan permohonan untuk memasukkan bukti dan keterangan baharu yang didakwa boleh mengubah keputusan Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi Ipoh memerintahkan Adun Tronoh membela diri atas tuduhan merogol pembantu rumah warga Indonesia. Hakim Datuk Abdul Wahab Muhammad berkata, pihak pendakwaan berjaya membuktikan wujud kes prima facie terhadap Paul Yong Chu Kiong bagi pertuduhan itu. Paul Yong, 51 tahun, mengaku tidak bersalah pada 23 Ogos 2019 atas pertuduhan merogol pembantu rumah warga Indonesia usia 25 tahun di rumahnya di Taman Meru Desa pada 7 Julai 2019 antara 8.15 malam dan 9.15 malam. Beliau ketika itu adalah pengurusi Jawatan Kuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan, Pengangkutan Awam, Hal Ehwal Bukan Islam dan Kampung Baru Perak. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun dan kemungkinan sebatan jika sabit kesalahan. 15 dan 16 Februari depan ditetapkan untuk Paul Yong membela diri. Menurut Peguam Datuk Rajbal Singh, pihaknya akan mengemukakan sekurang-kurangnya 4 orang saksi semasa perbicaraan itu nanti dan anak guamnya akan memberikan keterangan secara bersumpah. Seorang lelaki berpangkat datuk antara 2 individu yang ditahan polis susulan video aksi mereka membuat kawalan dan memberhentikan kenderaan di jalan awam dan tular baru-baru ini. Suspek ditahan setelah mereka hadir ke Balai Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Port Dickson semalam untuk memberi keterangan. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintendent ID Shah Muhammad berkata, kedua-dua mereka umur 45 dan 49 tahun menyerah diri kira-kira jam 12.45 tengah hari dan 2.30 petang semalam. Turut dirampas 2 buah motosikal berkuasa tinggi dan beberapa barangan milik individu yang digunakan kedua-dua individu terbabit. Siasatan lanjut secara menyeluruh juga dijalankan bagi melihat sama ada wujud kesalahan lain. Kelemarin tular video berdurasi 3 minit yang memaparkan penunggang motosikal berkuasa tinggi yang membuat aksi lagak marshal di jalan awam. Rakaman itu menunjukkan aksi mereka memberi arahan kepada sebuah kenderaan awam supaya memperlahankan kenderaan dan bergerak ke kiri lorong jalan bagi membenarkan sekumpulan motosikal berkuasa tinggi melalui laluan itu.
Fenomena air pasang besar melanda beberapa daerah di Johor bermula pada Jumaat lalu disifatkan sebagai luar biasa. Sekurang-kurangnya 5 daerah yang menghadap pantai, khususnya Pontian, Batu Pahat, Muar, Mersing dan Kota Tinggi terkesan. Menurut penduduk, kejadian air pasang besar di Kukuk Pontian pada tahun ini misalnya agak luar biasa berbanding tahun-tahun sebelumnya. Hampir seluruh pekan Kukuk dinaiki air hingga ke paras lutut. Kali ni memang tinggi. Selalunya tak berapa sangat. Kali ni, paras lutut tinggi . Air pasang setinggi 3.6 meter menyebabkan berlakunya limpahan air ke kawasan rendah dan tumpuan ramai seperti terminal pengangkutan awam di Pusat Perdagangan Pontian. Fenomena berkenaan turut menyebabkan banjir kilat di Batu Pahat, khususnya di kampung Sungai Keluang Rengit. Air ni saya pun dah tengok daripada itulah Google kan. Ini dalam 3 meter lebih lah. Kejadian ni pun dalam minggu ni lah. Mungkin Batu Pahat tinggi sikit lah. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pontian Baru, Mahathir Mohamad berkata sepanjang 5 hari kejadian, fenomena itu bermula pada jam 10 pagi dan kemuncak kejadian itu direkodkan berlaku pada jam 12 tengah hari. Air pasang besar ni, dia akan melimpah untuk daerah Pontian ni lah. Kalau ada hujan lebat, kalau ada angin yang kencang, dia akan boleh mengakibatkan banjir kilat ataupun limpahan air laut yang besar. Tambahnya, keadaan ketika ini adalah terkawal. Penduduk di kawasan berisiko dinasihatkan berwaspada dengan fenomena air pasang besar dan perlu segera menghubungi pihak berkuasa jika berlaku sebarang kecemasan. Seramai 86.6% atau 2,724,238 populasi remaja usia 12 hingga 17 tahun di negara ini lengkap menerima suntikan vaksin COVID-19 setakat semalam. Yang baru menerima satu dos vaksin 8,141 individu. Bagi populasi dewasa pula, sebanyak 97.1% atau 22,729,076 individu telah melengkapkan vaksinasi. Jumlah yang masih menanti dos vaksin kedua, 54,211 individu. Berdasarkan data Kementerian Kesihatan menerusi laman COVID Now, ketika ini jumlah pemberian vaksin secara harian masih pada tahap tinggi pada 93,743 dos seperti dicatatkan semalam. Daripada jumlah itu, 87,074 vaksin adalah membabitkan dos penggalak. Ini juga menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kini meningkat kepada 54,197,452 dos. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Khamis ini bagi membincangkan langkah menangani isu kenaikan kos sara hidup. Menurut Menteri Jabatan Perdana Menteri bagi Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed, langkah yang akan diambil adalah bagi jangka sederhana serta panjang dan akan dibentangkan oleh kementerian-kementerian berkaitan. Tindakan jangka sederhana dan panjang akan dibentangkan oleh kementerian-kementerian yang berkenaan di mesyuarat tersebut. Antara perkara yang akan dibincangkan termasuklah pergantungan kepada import, kos kepada import, kos input makanan, isu buruh asing, skim subsidi, geran dan pinjaman mudah, teknologi pertanian dan juga R&D. Datuk Seri Mustafa berkata demikian pada sesi pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat siang tadi. Ia bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Port Dickson Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulas soalan tambahan berhubung kelewatan tindakan daripada pihak kerajaan. Beliau berkata dua kementerian telah melaksanakan tindakan segera. Ia membabitkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna serta Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Katanya ketika Jabatan Perangkaan yang memantau indeks harga pengguna secara bulanan juga diarahkan membuat pemantauan harian beberapa keperluan asas dan melaporkan trend perubahan harga barangan itu kepada kerajaan. Orang ramai tidak perlu bimbang mengenai status halal bekalan ayam yang diimport dari luar negara. Bermula bulan ini, kerana kerajaan hanya mengambil bekalan daripada loji pengeluar diiktiraf oleh 3 agensi yang memantau dan mengeluarkan sijil halal. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ronald Kiandi berkata, 3 agensi berkenaan ialah Jabatan Perkhidmatan Veterina, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Kementerian Kesihatan. Katanya 3 agensi itulah yang memantau dan mengeluarkan
memberikan sijil pengiktirafan kepada loji pengeluar dari luar negara dengan semua pengimportan ayam hanya dibenarkan daripada loji-loji diiktiraf dari segi kesihatan dan sijil halal. Datuk Seri Ronald berkata, keputusan untuk mengimport ayam adalah bagi mengatasi isu kekurangan bekalan ayam tempatan dan akan dilakukan bagi tempoh sementara. Ia akan dihentikan semasa bekalan ayam di pasaran mencukupi. Mengikut unjuran awal, hingga 10,000 tan metrik atau 5.5 juta ekor sebulan akan diimport bagi mengatasi kekurangan ayam tempatan termasuk harganya. Pelbagai maklumat dan informasi terawal menanti anda selepas ini. Bertemu kembali. Pekerja di semua sektor boleh menjangkakan kenaikan gaji antara 3 hingga 5% daripada syarikat tahun depan. Setidak-tidaknya pun, itu adalah hasil dapatan berhubung tinjauan gaji yang dilakukan agensi pengambilan profesional Robert Walters. Menurut pengarah Robert Walters, Malaysia dan Filipina, Kimberlyn Lu, ini selaras langkah pelaksanaan semakan gaji tahunan bagi tahun 2022. Katanya mereka yang menukar kerja pula boleh menjangkakan kenaikan bermula daripada 15% hingga 30% jika mempunyai set kemahiran yang betul. Tambahnya, industri pembuatan antara yang dijangka paling pesat berkembang berikutan infrastruktur yang baik dan inisiatif kerajaan untuk menarik pelabur asing mengembangkan perniagaan. Tinjauan oleh Robert Walters mendapati 45% responden bersetuju aktiviti pengambilan pekerja di negara ini semakin berkembang susulan langkah kerajaan melakukan pembukaan semula ekonomi. Daripada Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia (MEF) pula, tinjauan mereka mendapati lebih ramai majikan memberikan kenaikan gaji kepada pekerja mereka pada tahun ini berbanding tahun lalu. Menurut MEF, dalam tinjauan itu, antara 65.2% dan 66.40% syarikat memberikan kenaikan gaji sama ada kepada semua kaki tangan, eksekutif tertentu dan bukan eksekutif tertentu pada tahun ini. Kenaikan itu adalah antara 4.70% hingga 6.80%. Dapatan diperolehi menerusi tinjauan gaji Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia (MEF) bagi eksekutif dan bukan eksekutif 2021. Menurut Presiden MEF, Datuk Said Hussein Said Husman, purata kenaikan gaji bagi eksekutif pada tahun 2021 ialah 4.40%. Manakala bukan eksekutif, purata kenaikan gaji adalah pada 4.43%.
Tambahnya, tinjauan itu juga mengunjurkan purata kenaikan gaji bagi eksekutif pada 2022 ialah pada 4.37%, manakala bagi bukan eksekutif, purata unjuran kenaikan gaji ialah pada 4.17%. Katanya, kira-kira 60% syarikat menentukan gaji berdasarkan tahap keuntungan atau produktiviti, manakala lebih separuh daripada syarikat menentukan kuantum kenaikan gaji berdasarkan kadar pasaran. Dari segi bonus, tinjauan itu menunjukkan bahawa 68.30% daripada syarikat responden memberikan bonus kepada eksekutif dan bukan eksekutif pada tahun 2021 dan mengunjurkan bonus untuk 2022 ialah 1.82 dan 1.66 bulan masing-masing untuk eksekutif dan bukan eksekutif. Mahu memberikan nilai tambah kepada perusahaan cendawan milik mereka, Nabil Sanusi dan isterinya membuat pekasam daripada cendawan. Sambutannya agak di luar jangkaan sekaligus meningkatkan pendapatan mereka. Saya Amir Bijak Tani, Buletin TV9. Cendawan pekasam ini mula diusahakan oleh Nabil Sanusi dan isterinya Surina Saad sejak setahun lalu. Mereka mendapat idea mengenainya selepas berlaku lambakan cendawan ketika tempoh awal Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dan meskipun daripada latar belakang keluarga yang biasa menghasilkan pekasam, khususnya daripada ikan, Nabil mula menjual cendawan pekasam selepas 30 kali melakukan ujian. Memang banyaklah. Kita sebenarnya nak balance kan. Yalah, bila orang cakap pekasam ni dia tentu ada menggunakan garam, so masin. So yang tu yang kita terpaksa balance kan. Kemudian cendawan tu bila kita dah perap dengan garam dia mengeluarkan air. So macam mana kadar kandungan air yang kita perlukan. Sebelum kalau katakan banyak sangat kandungan air dia akan cepat rosak. Kalau kurang sangat pula dia tak meresap rasa dia kan. Melangkah ke hadapan, Nabil merancang membuat resepi kimchi berasaskan cendawan pula. Yalah, cendawan ni memanglah dia sebagai sayur, dia mempunyai protein yang tinggi. So dia memang orang kata pengganti protein daripada daging tu yang baguslah. Jadi memang pekasam ni tidak menggunakan pengawet. Jadi sesuai untuk orang yang vegetarian atau vegan. Pekasam cendawan keluaran Nabil ini dijual dengan harga RM10 bagi setiap pack 250 gram. Sesuai dengan sifat asalnya sebagai sejenis sayur, cendawan pekasam enak digoreng bersama bawang dan cili padi. Setakat ini, cendawan pekasam ini dipasarkan secara online dan turut juga dijual kepada masyarakat setempat. Berbanding pekasam ikan dan juga pekasam daging, pekasam cendawan ini mampu bertahan selama sebulan kerana proses pembuatannya tanpa sebarang bahan pengawet. Dan bila sebut pekasam, judunya mestilah dengan nasi panas. Dan oleh itu, jom kita makan? Sila. Izzati Rizan melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Langkah mengekalkan zon tangkapan ikan bilis di perairan Pulau Pangkor pada jarak 1 batu nautika bertujuan melindungi sumber daripada pupus. Esko Peladangan Pertanian dan Industri Makanan Perak, Razman Zakaria berkata, langkah itu juga bagi memelihara identiti Pulau Peranginan yang terkenal dengan ikan bilis mata biru itu. Sekarang ni nelayan ni minta melebihi daripada zon. Jadi apabila melebihi daripada zon, dia akan menyebabkan habitat terencat, sumber tu terencat. Jadi bila dia orang tangkap mungkin musim pertama, bulan pertama tu dapat banyaklah, kemudian akan seterusnya tidak ada lagi hasil bilis ke depannya. Beliau berkata demikian selepas melawat lokasi ternakan ketam nipah di Kampung Beting Luas, Cangkat Kruing di Sitiawan. Ujarnya, larangan tangkapan pukat jarut bilis di kawasan pesisiran pantai memandangkan kawasan berkenaan merupakan lokasi pelindungan anak ikan bilis. Sumber ikan bilis, terutama ikan bilis mata biru, banyak terdapat di perairan antara Pulau Pangkor hingga Pulau Sembilan. Terdapat 11 bot pukat jarut bilis berlesen beroperasi di Pulau Pangkor. Kalau tak ada mata biru, tak ada lah ada di Pangkor. Jadi kita kena jagalah. Untuk 30 tahun, 40 tahun akan datang kita kena jagalah. Bila sumber ada, makna dia berkekalan. Menurutnya, ketika ini purata pengeluaran ikan bilis di Pulau Pangkor sekitar 700 metrik tan setahun. Angka itu ujarnya belum dapat memenuhi permintaan yang sangat tinggi, terutama terhadap ikan bilis mata biru. Pelbagai maklumat dan informasi terawal menanti anda selepas ini.
Laporan antarabangsa. Presiden Indonesia Joko Widodo menerima laporan hampir 2,000 buah rumah penduduk berada di dalam lokasi bahaya berisiko untuk terkena timpias gunung berapi Semeru Lumajang. Lokasi penempatan penduduk di sekitar Semeru amat berbahaya kerana berdekatan dengan sungai yang mana aliran sungai berpotensi menjadi laluan utama lava gunung berapi. Kediaman yang berisiko itu diarah dipindahkan namun belum diputuskan di mana lokasi yang sesuai. Sehingga kini letusan Gunung Semeru sudah meragut nyawa seramai 34 orang. 56 orang penduduk cedera sementara 22 lagi masih hilang. Selatan Cuka di atasnya penemuan Sebuah kediaman 3 tingkat runtuh dan 4 penghuninya dikuateri maut. Insiden berlaku sekitar jam 3.50 pagi waktu tempatan di Senari Sumer, Selatan Perancis. Menurut saksi, sebelum letupan berlaku, detuman kuat. Siasatan awal berpati ia berpunca dari letupan gas kerana bau gas amat kuat di lokasi kejadian. 4 penghuni lain berjaya dikeluarkan dan dibawa ke hospital berdekatan untuk menerima rawatan kecemasan. Lokasi pelancongan terkenal di Thailand, Pulau Phi Phi semakin cantik selepas ia ditutup beberapa bulan dari kunjungan pelancong berikutan penularan COVID-19 di seluruh negara. Malah jumlah kehadiran jerung terumbu hitam juga menarik perhatian. Itu antara hikmah yang dapat dilihat terutamanya dari segi keseimbangan ekosistem di sekitar pulau indah itu. Menurut Ranger Taman Negara Phi Phi, Sompong Dujan, selepas penutupan pulau itu dikuatkuasakan kerajaan Thailand, terdapat peningkatan besar dalam bilangan jerung terumbu hitam atau dikenali sebagai Black Teeth Reef Shark yang berenang ke Maya Bay. Ia disebabkan faktor tiada bunyi bising daripada pelancong dan juga kehadiran bot. Dalam satu masa, lebih 100 ekor spesies itu dapat dilihat berenang-renang di sekitar teluk itu. Selain itu, kehidupan marine lain juga semakin pulih, terutamanya terumbu karang. Situasi ini sememangnya menyebabkan kerugian dari segi wang ringgit, namun dari segi biodiversity, ia satu fasa pemulihan yang amat berharga kepada pencinta kehidupan marin. Jika dahulunya sekitar tahun 2018, Pulau Phi Phi menerima kira-kira 5,000 pelancong sehari, kini situasi itu amat berbeza. Pelancong yang datang pula kebanyakan adalah pelancong tempatan. Kepulauan Phi Phi dijangka akan dibuka semula secara rasminya kepada pengunjung luar pada 1 Januari tahun depan. Pelbagai maklumat dan informasi terawal menanti anda selepas ini.
Sukan, Amerika Syarikat dengan rasminya memboikot tamasya Olimpik musim sejuk Beijing 2022 dengan tidak menghantar mana-mana pegawai kanan atau diplomatiknya ke negara tuan rumah. Amerika Syarikat hilang sabar berikutan isu kekejaman terhadap hak asasi manusia di China. Antaranya dakwaan atas pembunuhan beramai-ramai terhadap golongan minoriti Muslim di wilayah barat Xinjiang. Bagaimanapun, pemelawan ini hanya melibatkan para pegawai kanan diplomatik dan bukan terhadap kehadiran para atlet dari Amerika Syarikat. Menurut Setiausaha Akhbar White House, Jen Psaki, walaupun wakil pegawai Amerika Syarikat tidak berada di Beijing, atlet mereka yang bertanding tetap akan mendapat sokongan penuh dari pihak mereka dan akan terus bersorak dari rumah. Boikot ini juga termasuk ke atas Sukan Paralimpik yang akan berlangsung selepas Olimpik berakhir. Turut mengikut pendirian Amerika Syarikat tidak menghantar pegawai diplomatik ke Beijing, New Zealand. Menurut Timbalan Perdana Menterinya Grant Robertson, pendirian tegas itu dilakukan juga atas faktor sama, iaitu layanan buruk berkaitan hak asasi manusia di China dan juga faktor situasi COVID-19 yang tidak kondusif untuk para pegawainya melakukan perjalanan ke tamasya itu. Bagaimanapun, atlet mereka tetap bertanding cuma tanpa sokongan diplomatik di Beijing. Visual majlis perasmian perahu naga pertama pasukan Pink Challengers di Putrajaya menutup Buletin TV 9 malam ini. Untuk pengetahuan anda, pasukan Pink Challengers dibarisi bekas-bekas pesakit kanser dan mereka bakal beraksi di kejuaraan International Breast Cancer Paddlers Commission di New Zealand dijadual berlangsung pada Mac 2023. Saya Ahmad Bar, Zainal Abidin, salam hormat dan Assalamualaikum.